Assalamualaikum dan salam sorokku sayang, Buletin Lukas edisi malam 29 Ogos 2021 bersama saya Mariam Zanara Ibrahim. Tumpuan berita. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jimut Masing turun padang bagi meninjau hulu Sungai Mengiong, anak Sungai Batang Baleh untuk menyiasat longgokkan serpihan kayu yang menyebabkan sungai tersebut tersekat teruk. Dalam satu kenyataan media, Tan Sri James Masing berkata, syarikat pembalakan yang melakukan pembalakan komersial di kawasan yang sukar di Hulu Batang Baleh telah berusaha untuk mengeluarkan serpihan kayu yang terapung di situ. Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan yang juga adun baleh itu turut menegaskan serpihan longgokan kayu di situ tiada kaitan dengan pembinaan empangan hidroelektrik baleh. Laporan seterusnya mengenai sumbangan 100 bakul makanan kepada 20 instruktor Institut Memandu Bahagian Miri oleh Menteri Muda Pelancongan dan Kesenian Sarawak, Datuk Sebastian Ting. Datuk Sebastian berkata susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lepas, operasi institusi memandu di Miri tidak beroperasi. Justru beliau berharap agar Institut Memandu akan kembali beroperasi seperti biasa selepas ini. Dalam program berasingan, adun piasau itu turut melakukan lawatan ke Bank Simpanan Nasional BSN Cawangan Miri. Prihatin dengan orang ramai yang sedang berbaris menunggu giliran, beliau telah mengagihkan air minuman dan pelitup separuh muka kepada mereka. Katanya beliau telah membawa isu barisan menunggu panjang membabitkan hampir semua bank BSN di seluruh Sarawak semasa mesyuarat Kabinet Negeri pada Khamis lepas. Masih lagi dengan perkembangan di Miri dengan keperluan pelajar di kawasan pedalaman mempelajari dan mendalami kepesatan teknologi pada hari ini telah mendorong tabung ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas memilih Sekolah Kebangsaan SK Long Bedian terlibat dalam Think and Tinker Mini Lab. Adun Telang Usan Dennis Ngau melahirkan rasa bangga di atas pemilihan sekolah itu untuk sama-sama terlibat dalam mencipta teknologi baru bagi masa depan Sarawak. Kita menjangkau kawasan pendalaman. Membawa ini kepada pelajar-pelajar yang di luar sana mungkin hanya melihat kepada di dalam buku teks Cikgu Thomas. Now we are bringing in something more innovative kepada mereka sesuai dengan keadaan sekarang. So Tegas telah evolve ataupun telah berkembang. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam simbolik penyerahan peralatan Think and Tinker TNT Mini Lab kepada Guru Besar SK Long Bedian di Hotel Pullman Miri. Untuk rekod, Tegas TNT Mini Lab merupakan satu ruangan inovasi serbaguna yang ditempatkan di sekolah-sekolah di seluruh Sarawak bagi membolehkan pelajar mengasah bakat dalam dunia teknologi digital. Dalam merealisasikan hal ini, Tegas telah menyumbang peralatan yang bernilai RM20,000 dan akan memberi manfaat kepada lebih kurang 500 pelajar di SK Long Bedian. Mengulas lanjut mengenai penubuhan Tegas ini, Dennis yang juga ahli Lembaga Amanah Tegas memberitahu penubuhan Tegas ini dengan tujuannya dan objektif antaranya ialah mencetuskan perubahan pemikiran di kalangan Bumi Putra terhadap pendidikan teknikal. Saya ingat waktu saya mula menjadi wakil rakyat pada tahun 2011, di kalangan kami yang berhormat membincangkan sebab ketika itu agak pelajar Buputera agak kurang minat dalam bidang teknikal, lebih suka kepada jurusan bisnes kalau nak pergi ke college atau ke university. But kita faham di seluruh dunia perubahan kepada peluang pekerjaan contohnya lebih kepada teknikal. So kita mencadangkan dalam persidangan Dewan untuk kerajaan negeri menubuh Tegas. Manakala di Bintulu, keluhan orang awam berkenaan dengan perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah mendapat perhatian daripada Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing. Orang awam terpaksa berbaris seawal pukul 5 pagi untuk berurusan di pejabat JPJ disebabkan tempat yang terhad. Dalam satu sidang media, beliau mencadangkan kepada Menteri Pengangkutan Malaysia untuk membina bangunan baru sekaligus menyelesaikan masalah berkenaan. We want to planning to kasih buat itu bangunan baru untuk JPJ. Saya akan mencadangkan kepada Menteri Pengangkutan kasih dinaik taraf JPJ punya bangunan. At least 3 tingkat on the ground floor. Semua kita kasih sama ke service counter to the public. Atas baru amin. Saya pun tak mau tengok ini pukul 5 sudah pagi, orang sudah queue sana lagi. Pada masa ini, JPJ Bintulu hanya memberikan perkhidmatan terhad kepada 170 orang untuk sesi pagi dan 40 orang sesi petang dengan hanya menggunakan kaedah bayaran secara tunai, kad kredit dan debit kad.
Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Tiong mencadangkan kepada JPJ membenarkan orang awam membuat pembaharuan cukai jalan di pejabat pos. Saya pun minta ini JPJ counter mesti mau semua buka. And then the road tax mesti boleh bayar di kalau bayar road tax saja itu post office pun boleh bayar road tax. So saya minta lah semua, kalau cuma hanya road tax kita boleh pergi JPJ. Boleh pergi post office sana bayar. So kita masih berbincang sama JPJ, we get mengurusi keselamatan itu kalau tuan resident to help to follow up to discuss mungkin we want to JPJ for kita mau cadang tentang masa COVID gini, go for appointment better instead of berapuk orang queue sama jalan raya besar. Seterusnya pula, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Sarawak, merangkap Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyantuni penduduk di Kampung Bintawak Ulu dan Kampung Bintawak Tengah dengan mengagihkan bantuan makanan basah kepada mereka yang terjejas. Sebanyak 465 pek makanan basah telah diagihkan kepada penduduk Kampung Bintawak Tengah, manakala 644 lagi di Kampung Bintawak Ulu. Bercakap ringkas di dalam program tersebut, beliau berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang terkesan susulan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kampung berkenaan. Sementara itu, di Tarat, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah menyaksikan program serah tapak projek bagi memasang gabion dan struktur pendekatan Dewan Kampung Tarat Melawi. Adun Tarat itu memberitahu sebanyak RM900,000 menerusi projek transformasi luar bandar RTP diperuntukkan bagi menyiapkan pembangunan tersebut. Beliau menambah, projek yang dijangka bermula pada September ini dijangka siap pada Januari tahun depan. Manakala di Bau, Adun Tasik Biru Datuk Henry Jineb telah meninjau kerja penyelenggaraan sistem perparitan yang sedang dilaksanakan di Jalan Lama Bau Kuching berhampiran Kapung Subah Bandar. Tinjauan bertujuan memastikan perjalanan pelaksanaan kerja penyelenggaraan tersebut di kawasan berkenaan mengikut jadual dan tidak lewat dari sepatutnya. Tindakan untuk kerja tersebut dilakukan susulan aduan daripada penduduk yang terjejas apabila kediaman mereka di kawasan berhampiran sering dinaiki banjir kilat setiap kali berlaku hujan lebat. Beliau juga berharap kejadian banjir kilat yang dapat diatasi bagi mengurangkan keresahan penduduk setempat. Beralih dengan laporan barisan Kabinet Baharu yang dilantik di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilihat sebagai pasukan yang berorientasikan tindakan. Hasil temu bual wartawan UKAS bersama beberapa orang awam mendapati masing-masing berharap agar jemaah menteri khususnya daripada Gabungan Parti Sarawak, GPS, lebih telus dan komited dalam menjalankan tugas. Saya berpuas hati terhadap pelantikan Perdana Menteri baru kita iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke atas pelantikan jemaah menteri baru. Dan saya sendiri sebagai seorang belia juga berharap agar pelantikan tersebut menjadi lebih tulus dan lebih komited dalam menjalankan tugas. Saya sebagai rakyat Sarawak berharap agar jemaah menteri daripada Kabinet GPS cepat bertindak dan fokus pada isu-isu terkini yang melanda negara seperti ekonomi dan kesihatan. Kesengsaraan yang ditanggung rakyat ketika ini haruslah diutamakan dan kalau boleh dikurangkan. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Salam UKAS.